Baca satu hadis tentang kelebihan umat Nabi Muhammad kita. Nabi susama telah lah. Nabi duduk di Mekah lepas dia jadi Rasul. Lama mana tuan-tuan? 13 tahun. Dia duduk di Madinah tuan-tuan 10 tahun. 23 tahun. Mula dia jadi Rasul umur 40. Lepas tu dia jadi Rasul di Mekah 13. Di Madinah 10. Jadi 23. 40 campur 23, 63. Nabi pun kembali menghadap Allah. Nabi mati wafat dalam usia 63 tahun. Bukan tua tuan-tuan, tapi sudah cukup. Dia dah sampai. Hmm. 23 tahun. Baru ni saya dengar satu ceramah YouTube lah. Tok Guru Aziz Allah yarham. Tersebut dia jadi Menteri Besar Kelantan. Dia jadi Wakil Rakyat Kelantan. Menteri Besar jadi Wakil Rakyat. Cukup 23 tahun dia letak jawatan semua. Menteri Besar pun dia bagi kat orang, tandin pun dia tak tandin dah. Orang tanya awak tu guru, dia kata cukup. Nabi Muhammad jadi Rasul pun 23 tahun saja Nabi wafat. Dia jadi 23 tahun je. Tak mau. Dia ikut jejak langkah Nabi. Dia jadi Menteri Besar. Orang nak lagi dia Menteri Besar. Orang nak lagi dia bertanding pilihan raya. Dia bertanding tak nak kalah. Taklah, dia kata cukuplah. Nabi Muhammad jadi Rasul 23 tahun. Ammar pun dia kata 23 tahun tak jawatan. Bagi orang lain. (23 tahun). Ini satu jangka masa yang tidak lama. Dia boleh didik orang yang di bawah didik. Jadi macam Sayyidina Umar bin Khattab, lagu mana? Jadi macam Sayyidina Abu Bakar, lagu mana? Jadi macam Sayyidina Uthman, lagu mana? Dan Sayyidina lain, Anas bin Malik, lagu mana? Ini semua para sahabat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didik mereka. Warawa Abu Nu'aim fil Hilyati ada satu hadis riwayat Abu Nu'aim fil Hilyatil Awliya, kitab dia, an Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni umur dia 10 tahun, mak dia yang bernama Rumaisa. Pi serah Anas umur 10 tahun ni kat Nabi. Nah, saya bagilah anak saya kat Rasulullah. Duduk dengan Rasulullah lah, khidmat apa. Orang lain mai boleh bagi bagi ni, amma saya tak ada apa nak bagi anak. Anas duduk dengan Nabi. Akhirnya dia mai sekali, dia minta supaya Nabi tolong doa bagi anak dia umur panjang. Nabi pun doa umur dia umur panjang. Sungguh 100 tahun lebih baru mati. Katanya 100 berapa 12 tahun ke umur dia baru mati.
sahabat yang paling akhir sekali mati di Basrah ialah Sayyidina Anas. Kena doa Nabi. Anas ni, dia duduk dengan Nabi 10 tahun, Nabi pun wafat ketika itu umur dia 20 tahun. Qala, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan dalam suatu hadis, apa dia Nabi sabda, auhallahu ila Musa nabi Bani Israel, Allah telah bagi wahyu kepada Nabi Musa. Ini Nabi Muhammad cerita, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Musa ni nabi kepada Bani Israel. Apa yang Allah kata kepada Musa? Annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhu an-nar. Hei Musa, dengar ni. Barang sesiapa yang mati berjumpa dengan aku dalam keadaan dia tak percaya kepada Ahmad. Ahmad tu nama Nabi Muhammad. Dalam kitab-kitab dulu Ahmad dia. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Allah Isa sebut. Barang sesiapa yang mati, Allah sebut kepada Nabi Isa, bukan kepada Nabi Musa, dalam keadaan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, adkhaltuhun nar, aku akan sumbat dia masuk neraka. Ni Allah bagi tahu kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad tak ada lagi. Berapa ratus tahun lepas Nabi Musa baru Nabi Muhammad mai. Nabi Musa dengar-dengar tu, dia pun tercengang. Qala, Musa kata, ya Rabbi, wahai Allah, waman Ahmad, siapa yang kata Ahmad? Ahmad ni siapa dia? Sampai kalau orang tak percaya kat dia, orang tak beriman dengan dia, kamu akan sumbat orang tu masuk neraka. Siapa dia Ahmad ni? Qala, Allah jawab kepada Nabi Musa, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Musa dengar, aku tak buat seorang makhluk pun yang paling mulia daripada Muhammad di sisi aku. Muhammadlah makhluk yang paling mulia sekali di sisi aku. Katabtu ismahu ma'asmi, aku tulis, suruh malaikat tulis, Lauhul Mahfuz tulis nama dia bersama dengan nama aku. Fil arash, di arash. Di arash tu nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Allah tak buat langit bumi lagi, nama dia dah ada bersama dengan nama Allah di arash. Qabla an akhluqas samawati wal ard, sebelum aku buat langit dan bumi ni, nama dia sudah tertulis sama nama aku di arash. Itulah kalau nak kenal Ahmad ni, Musa. Innal jannata, hei Musa, dengar, sesungguhnya syurga di akhirat kelak, muharramatun ala jami'i khalqi, dia tidak boleh dihalang masuk ke dalam syurga itu semua makhluk aku, tak boleh masuk syurga hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu, sehingga Muhammad ni masuk dulu dalam syurga, umat-umat dia masuk semua dalam syurga, baru orang lain boleh masuk. Tu kalau nak kenal Ahmad ni. Kita jadi umat dia, tuan-tuan. Nabi Adam tak boleh masuk syurga lagi. Nabi Musa tak boleh masuk syurga lagi. Nabi Nuh tak boleh masuk syurga lagi. Nabi Ibrahim. Allah kata, kena Muhammad aku masuk dulu syurga, umat dia semua masuk dulu dalam syurga yang beriman, baru orang lain boleh masuk.
Tu kalau nak kena Ahmad ni, Muhammad. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Nabi Musa pun tercengang. Tak sat dia tercengang. Yang kata Ahmad ni kalau tak beriman dengan dia, Allah akan sumbat masuk neraka dia. Lepas tu dia tercengang pula pasal orang lain tak boleh masuk syurga kecuali Muhammad ni masuk dulu dengan umat dia. Dia pun cengang. Umat dia siapa dia pula dah? Qala wa man ummatuhu. Nabi Musa tanya, ya Allah, siapa umat Muhammad ni yang mulia sampai tera tu, kami nak masuk syurga tak boleh lagi, mereka tak masuk. Qala alhammaduna yahmadunani su'udan wa hubutan wa ala kulli hal. Hang nak tahu umat Muhammad ni, Musa oi, hammadun, orang yang kuat memuji aku. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yahmadunani, mereka selalu puji aku. Su'udan wa hubutan, ketika mereka naik tanah tinggi, turun tanah tinggi, wa fi kulli hal, dalam semua keadaan mereka puji aku. Allah. Alhamdulillah tak berhenti ni kata umat Muhammad ni. Nah, Allah. Sebab itu para ulama sebut, mana afdal kita berzikir dengan alhamdulillah dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah ke alhamdulillah? Ada dua qaul. Tak apalah, kita ambil pertama la ilaha illallah, yang kedua alhamdulillah. Jadi umat Muhammad ni dia selalu duk puji aku. Tak kira masa mana. Naik tanah tinggi pun puji, turun tanah rendah pun puji, di dalam keadaan semua puji. Yashudduna awsatahum, mereka ni ikat pinggang mereka kerana puasa. Wa yutahhiruna atrafahum, dan mereka ini suci tangan-tangan, kaki tangan mereka, selalu ambil wudu di umat Muhammad. Shaimuna bin nahar, mereka ni berpuasa di siang hari. Ruhbanun bil lail, mereka kuat beribadat di waktu malam. Ni hang nak kenal umat Muhammad ni. Lagu mana tuan-tuan? Allah cerita umat Muhammad ni kat Musa. Sebab Musa ni heran pasal mereka ni masuk syurga dulu baru kami boleh masuk. Siapa dia? Itu dia. Selalu puji Allah. Mereka selalu berpuasa malam, mereka kuat ibadat. Aqbalu minhumul yasir, aku terima daripada mereka walaupun mereka buat sikit. Yasir makna qalil amalan. Amalan qalil pun aku terima, sikit. Wa udkhiluhumul jannah bi syahadati an la ilaha illallah, dan aku akan masuk mereka dalam syurga dengan syahadah la ilaha illallah. Ni kata umat Muhammad. Musa dengar tu, dia pun kagum dengan umat Muhammad ni. Akhirnya Musa minta ke Allah apa? Qala, Musa kata, ya Allah, ij'alni nabiyya tilkal ummah. Boleh tak kalau Allah jadikan saya ini nabi kepada umat ni? Musa minta ke Allah nak jadi nabi kepada kita umat Muhammad. Dia syok dengan kita ni, dengan umat Muhammad ni. Dia minta nak jadi nabi kepada umat Muhammad.
Qala, Allah jawab, nabiyuha minha. Tak boleh. Nabi umat ni dari kalangan mereka juga. Akhir zaman. Kamu tak boleh. Kamu zaman ni ke akhir zaman. Nabi umat ni dari kalangan mereka, umat akhir zaman. Allah. Nabi Musa pun nak jadi nabi kepada umat Muhammad. Baik, kalau Allah saya tak boleh jadi nabi kepada mereka, saya minta satu lagi, ij'alni min ummati dzalikan nabi. Jadikanlah saya ni seorang daripada umat kepada Nabi Muhammad. Boleh tak? Dia nak jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa kan? Qala, Allah jawab, ustuqdimta wastukhira. Tak boleh Musa. Awak, kamu ni umat dulu, kamu nak jadi umat Nabi Muhammad lagu mana? Kamu ni duduk dulu pada dia, kamu mati baru dia mai. Lagu mana nak jadi umat dia? Wastukhira, dia ni datang akhir, kamu ustuqdimta, kamu mai dulu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia minta nak jadi nabi kepada umat Muhammad pun tak boleh. Dia nak minta jadi umat kepada Nabi Muhammad pun Allah tak bagi. Sebab apa? Hang dulu, hang mati lama dah baru dia nak mai. Kau mana kamu nak jadi umat dia? Tak boleh. Walakin, tapi ni boleh lagu ni Musawi apa dah? Sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril khuldi. Tapi aku akan himpun kamu dengan Nabi Muhammad tu di dalam syurga insya-Allah. Tapi kamu nak jadi umat dia tak boleh. Tuan-tuan, hadis yang Nabi cerita, riwayat Abu Nu'aim daripada Anas bin Malik ni, cerita bahawa orang lain pada kita pun berasa teringin nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tahu bahawa umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang mulia, umat yang dimasukkan dulu ke dalam syurga bersama dengan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Panjang lagi tuan-tuan hadis ni. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kita, kedudukan kita, kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir-akhir ni tuan-tuan, kita cukup sedih sebab nak pergi ziarah Nabi di Madinah pun tak boleh. Kita duk tengok orang duk tawaf depan Kaabah pun, keliling Kaabah pun, Allah, berapa orang saja. Kata boleh, akan dibenak pergi buat kerja umrah, tapi syaratnya umur 50 tahun ke bawah. Lebih 50 tahun tak boleh. Mampu. Covid punya pasal. Hotel-hotel di Mekah, Madinah kosong. Ini tuan-tuan, Allah punya kerja, Allah punya atak. Manusia tak entang kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kita sayang kat Nabi kita,
Tapi dalam masa ini keinginan kita untuk ziarah Nabi tidak tercapai karena beberapa perkara yang kita sedia maklum, tuan-tuan. Kita doalah kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat menziarahi Ka'batillahil Musyarrafah di Mekah dan menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan sebelum kami menghadap-Mu untuk datang menziarah Rasul-Mu, dan mudah-mudahan kami mendapat syafaat daripadanya pada hari kiamat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah kedudukan umatnya, yaitu kita semua, yang Nabi Musa sendiri pun teringin paling tak ada nak jadi umat kepada Nabi ni, tapi tak boleh sebab Nabi ini akan datang, kata Allah, di akhir zaman, sedangkan kamu datang sebelum daripada dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya rasa ini kedudukan yang cukup hebat bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur pada Allah dan kita mengingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat pada dia. Saya ulang balik, selawat kepada Nabi biar jadi amalan harian kita. Nah, tak banyak pun 10 kali sehari. Tapi kalau banyak lagi baguslah. Nah, kalau banyak lagi bagus. Jadi kita minta supaya kita dapat berselawat kepada Nabi, jadikan dia sebagai amalan harian kita, dan mudah-mudahan sayang kita kepada Nabi itu dapat kita terjemahkan melalui ibadat selawat kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahawa selawat kamu yang kamu selawat kepada aku itu, di mana juga kamu selawat, Allah akan hantar malaikat bawa selawat ni buat pergi kat Nabi di Madinah. Dan dia akan bagi tahu kepada Nabi, umatmu nama sekian bin sekian berselawat pada kamu ya Allah, ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad tahu siapa yang selawat kat dia. Allah, masya-Allah, masya-Allah, tuan-tuan. Ada orang yang selawat sehari sampai 100 kali. Masya-Allah. Jadi itulah tanda sayangnya kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan dengan sayang pada Nabi itulah yang akan mengundang kita mendapat syafaat dan pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa takat itulah dulu apa dia ceramah kita dan pengajian kita malam ni. Kita dah ambil masa dah 1 jam lebih, dan kita harap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah cipta dia, Allah cipta kita, semua ini adalah kerana Allah bercadang untuk mengutus Nabi Muhammad menjadi rasul kepada kita semua. Kalau tidak, Allah kata, aku tidak akan buat, kalau tidak keranamu, aku tidak akan buat langit dan bumi dan segala makhluk-makhluk aku yang lain. Jadi tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita mendoakan supaya kita semua dapat menziarahi makam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat berselawat kepada baginda alaihi salatu wassalam insya-Allah. Jadi selawat yang paling cantik saya sebut tadi ada 5 dalam 1. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Nah, ambil yang itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Itu sirah salawat yang saya rasa cukup hebat.
sebab dia ada 5 di dalam satu. Kita baca sekali, dalam tu ada 5 insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu dulu pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keimanan, berikanlah kepada kita kesedaran, berikanlah kepada kita ketakwaan untuk kita menjadi hamba Allah yang boleh menghargai hidup ini sebagai tempoh yang dapat kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita dan sebelum kita dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya insya-Allah. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tahassanna bidhil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدت اللهم فرج كربنا كما وعدت اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم insyaallah tuan-tuan kita bertemu lagi insyaallah أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.